Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk sama-sama hadir mengimarahkan rumah Allah ini dan memberikan peluang kepada kita untuk duduk dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan taharah yang sebelum sebelum tangguh semula kuliah kali kedua ni, kita bincang berkenaan dengan izalatun najasah, menghilangkan najis. Jadi kita tidaklah bincang setiap bab satu persatu secara terperinci, cuma kita laka-laka gitulah. Jadi malam ni kita nak bincang berkenaan dengan wasail dan maqasid taharah, yang mana selepas ni kita nak masuk terus kepada perbincangan berkenaan dengan wudu. Jadi ni dekat-dekat dah lah dengan wudu. Dan mungkin dalam perbincangan kita malam ni berkenaan dengan wasail dan maqasid taharah ni, dia ada pula perbincangan yang lalu yang disebutkan secara lebih terperinci di sini. Mungkin ada pengulangan. Itu. Jadi tak apalah. Jadi malam ni kita nak bincang berkenaan dengan wasail dan maqasid taharah. Wasail. Wasail ni perkataan plural dalam bahasa Arab. Dia punya perkataan singular dia wasilah. Dalam bahasa Melayu pun kita guna juga wasilah. Wasilah ni perantara. Perantara dari segi makna dia, tetapi hak dimaksudkan di sini ialah sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Sesuatu yang digunakan untuk bersuci. Jadi kira-kiranya wasail ni kita panggil juga alat. Alat yang digunakan untuk bersuci. Jadi alat yang digunakan untuk bersuci ni ada beberapa. Ada beberapa dan dibahagikan kepada dua. Satu orang panggil wasilah hakikiyah dan satu lagi orang panggil wasilah majaziyah. Wasilah majaziyah. Jadi taharah, bersuci, tak kira lah sama ada wudu, mandi janabah, tayammum, ataupun kita samuk kulit binatang. Jadi semua tu mempunyai 4 wasilah, 4 alat. 4 alat hakiki. Wasilah hakikiyah ada 4. Wasilah hakikiyah ada 4. Alat hak sengoti, hak utama ada 4, iaitu air, tanah, penyertu dan batu. Penyertu tu banyak jenis lah. Sama ada daun qaras, kita bincang dah sebelum ni, ataupun tahi buru pati tu, ataupun dia guna bahan-bahan kimia moden sebagai penyertu, sebagai samuk, untuk samuk kulit tu, untuk buai dia punya lemuk-lemuk dan dia punya bau busuk. Jadi di sini disebutkan bahawa wasilah tu ada wasilah hakikiyah ada 4. Alat hakiki ada 4, iaitu air, tanah, penyertu dan batu. Air, tanah, penyertu dan batu.
Tapi tapi ada juga, okey. Ada juga orang yang kata, okey. Ada juga ulama yang kata apa ni? Wasilah tu termasuk juga dalam wasilah ialah berhadas dan najis. Berhadas dan najis. Lagu mana? Tak okey kalau kita ketuk kita guna sebagai alat untuk bersuci, ketuk tu digunakan sebagai alat bersuci. Boleh ke? Ataupun najis. Kita nak cuci najis, tiba-tiba najis tu dijadikan alat bersuci. Jadi ada ulama kata, okey, hadas dan najis itu juga adalah wasilah. Jadi lagu mana? Jadi adakah berlaku pertembungan di sini dengan hak kita royak saat ni dengan hak satu lagi iaitu pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dia kata wasilah termasuk dalam wasilah ialah hadas dan najasah, najis. Kok tu dia kata. Jadi kenapa dia kata begitu? Sebab bagi dia wasilah-wasilah taharah ni bukan alat hak bersuci itu semata-mata. Wasilah bagi dia ialah sesuatu yang menyebabkan kita wajib bersuci. Itu. Jadi sebab itulah dia kata hadas dan najasah adalah wasilah. Wasilah taharah. Sebab disebabkan kita berhadas, kita ketuk ataupun kita kita kecing, okey. Kita melakukan hubungan dengan isteri, keluar air mani, itu hadas. Jadi disebabkan berlaku benda tu maka kita diwajibkan bersuci, kita diwajibkan berwuduk, kita diwajibkan mandi janabah. Jadi sebab itulah dia kata wasilah termasuk dalam wasilah ialah hadas dan najis. Itu pendapat dia lah. Tetapi hak maklum, hak ramai-ramai pakar, wasilah ataupun alat bersuci ada 4, iaitu air, tanah, penyertu dan batu. Itu perkara. Jadi yang kedua, wasilah ni selain wasilah hakikiyah saat ni ada lagi wasilah, orang panggil wasilah majaziyah. Alat majazi. Alat majazi. Yang ni bukan alat utama lah dalam kita nak bersuci. Iaitu apa? Ada 2 wasilah majaziyah ni. Iaitu bekas baldi ke cetung ke gayung ke. Yang kita guna untuk tadah air. Jadi baldi tu kita tidak guna baldi tu secara langsung untuk berwuduk. Hak kita gunanya air tu untuk berwuduk. Jadi baldi tu dikatakan juga sebagai wasilah majaziyah. Wasilah majaziyah. Wasilah ataupun wasilah wasail. Wasilah wasail, wasilah kepada air untuk dijadikan bahan berwuduk. Itu yang kedua, wasilah majaziyah yang kedua ni iaitu ijtihad. Ijtihad ni kita membuat keputusan sendiri. Kita buat keputusan sendiri dalam masalah dalam masalah hukum, dalam masalah fiqh. Sebagai contoh kita kata, sebagai contoh ada 2 bekas air. Kemudian ada seekor anjing gila salah satu air dalam bekas tadi. Bukan 2, salah satu. Kemudian kita daripada jauh kita nampaklah anjing tu jilat. Cuma bila kita pergi dekat kita tak cerak. Hak mana hak ni ke, hak A ke, hak B. Bekas hak kena jilatan anjing. Dalam keadaan kita tak ada dah air lain untuk bersuci kecuali air daripada 2 bekas tersebut. Okey. Jadi ni buat gana. Dalam keadaan itu kita mesti ijtihad. Kita mesti buat keputusan sendiri. Lagu mana? Kita tengoklah tanda-tanda di sekitar air itu. Hak mana hak lebih besar kemungkinan dijilat oleh anjing. Kita tengok sama ada dia tu kocok ke. Air itu berkocok ataupun di sekitar air itu ada tapak kaki anjing ataupun warna bau air tersebut berubah disebabkan jilatan tersebut.
Jadi berdasarkan beberapa perkara tadi, maka kita dapat buat keputusan bahawa air ni telah dijilat, air dalam bekas ni telah dijilat oleh anjing. Manakala hak sah lagi tidak. Jadi kita berguna hak itulah. Jadi ijtihad tadi kita panggil wasilah majaziyah. Wasilah majaziyah untuk kita menentukan sesuatu air yang bersih bila dalam keadaan lagu tu. Bila dalam keadaan seperti tadi. Itu. Itu. Lepas tu antara pak tadi ke. Antara pak tadi air tanah, tanah, lepas tu penyertu dan batu. Apa kegunaan dia? Seperti yang kita maklum, air digunakan untuk mengangkat hadas. Nombor 2 bawah tu, air digunakan untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas. Yang kedua, menghilangkan najis. Menghilangkan najis, izalatun najasah. Yang pertama mengangkat hadas. Yang ini mengangkat hadas ni kalau kita ketuk, kita perlu, kalau hadas kecil, kalau hadas kecil ketuk kau kecil kau atau buang air besar, kita perlu berwuduk menggunakan air. Ataupun kita mengalami hadas besar, hadas besar, yakni berjunub, maka kita berguna air juga untuk mandi janabah. Itu satu kegunaan air. Yang kedua, air ni untuk menghilangkan najis. Untuk menghilangkan najis. Contoh, pakaian kita kena tahi ke? Kena tahi, kita basuh. Basuh guna air, kemudian pergi semaya. Tanpa perlu mengambil wuduk baru. Itu kegunaan yang kedua. Yang ketiga, air ni dapat digunakan untuk mentajdidkan wuduk. Selain dapat mengangkat hadas, menghilangkan najis, ia juga boleh digunakan untuk memperbaharui wuduk. Kita ada lagi wuduk, kita masih ada lagi wuduk, kita nak ambil wuduk baru, guna air juga. Ataupun kita sudah mandi janabah, nak mandi pula. Tapi tak perlulah. Tapi tak perlulah waktu tu. Tapi gunakan air. Menggunakan air. Itu yang pertama. Yang kedua, tanah digunakan untuk bertayamum. Ini maklum dah. Dan mensucikan najis mughallazah. Najis mughallazah, iaitu anjing dan babi. Dengan 7 basuhan, salah satu daripadanya menggunakan tanah. Jadi itu kegunaan tanah. Dan yang ketiga, penyertu. Penyertu ni bahan-bahan untuk samuk lah. Digunakan untuk samuk. Itu saja kegunaan dia. Digunakan untuk samuk. Kita bincang dah dulu samuk ni samuk ni hak boleh disamuk hanyalah bangkai. Hanyalah bangkai. Bangkai binatang yang bangkai binatang yang suci, yang boleh dimakan ataupun tak boleh makan. Hak tak boleh samuk babi dengan anjing je. Hak selain pada tu, selain pada tu contoh seperti rimah. Rimah ataupun gajah ataupun kulit gapo-gapolah mampu. Jadi kulit itu kita boleh guna dengan syarat walaupun tidak disembelih, kita boleh ambil kulit itu, kita boleh bersihkan jadikan kulit itu sebagai suci dengan cara samuk. Dengan cara samuk. Itu. Yang kedua, binatang itu memang binatang hak suci. Memang binatang hak suci seperti lembu. Lembu mampu tak ada sembelih. Lepas tu nak ambil kulit dia tu untuk faedah lah, untuk faedah kita. Nak buat agana untuk sucikan kulit dengan samuk. Pas kalau lembu tu sembelih dah, perlu ke tak samuk? Kalau lembu tu sembelih dah, bila kita sembelih lembu tu suci dah ke semua anggota tubuh. Perlu ke tidak samuk? Perlu juga. Tapi bukan untuk mensucikan kulit, sebab kulit itu sudah suci dah secara automatik. Jadi samuk juga tu buat apa? Sebab nak hilangkan lemak-lemak dan bau busuk pada kulit itu. Jadi samuk ni ada 2 faedah dia. Satu, untuk mensucikan kulit yang belum suci, macam kulit bangkai rimah tadi. Dan satu lagi, untuk menghilangkan lemak-lemak dan bau busuk pada kulit tersebut. Itu faedah dia. Itu yang ketiga. Yang keempat,
batu digunakan untuk istinja. Tahu dah lah ni. Itu yang yang keempat, batu digunakan untuk istinja. Itu. Jadi 4 perkara: air, tanah, penyertu dan batu. Okey. Lepas tu ada perkara sini, nombor 3 tu. Dia kata setengah-setengah ulama, setengah-setengah ulama mengatakan wasilah yang keempat ialah inqilab, bukannya batu. Kalau kita sini kita kata batu yang keempat. Bahan untuk alat untuk bersuci ni batu yang keempat. Setengah ulama kata bukan batu. Inqilab. Inqilab ni apa pula? Inqilab ni ialah proses peralihan semula jadi sesuatu yang najis menjadi sesuatu yang suci. Contohnya peralihan arak menjadi cuka. Arak arak dia boleh kita sucikan arak tersebut. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, arak ni najis. Macam kita bincang dah sebelum ni, ada beberapa pendapat. Tapi mengikut Syafi'i, arak ni najis. Sebab Allah sebut dalam Al-Quran tu, arak tu najis. Jadi, arak ni boleh kita buat jadi suci dengan cara kita jemur tengah panas. Lepas tu, tempat teduh pula. Jemur tengah panas pula, tempat teduh pula. Beberapa kali, sehingga dia bertukar. Hak menggila tu jadi cuka. Jadi proses peralihan tu orang panggil inqilab. Inqilab. Dengan secara semula jadinya bahan hak najis menjadi suci. Begitu juga kasturi. Kita ada ayat semerbak, harum semerbak. Harum seperti kasturi. Harum seperti kasturi. Kasturi ni apa? Ini sejenis wangi yang berasal daripada darah. Dia duduk dekat anggota tubuh kijang. Dia ada satu tempat di di tubuh kijang, wallahu alam ada ke Malaysia, tak ada rasanya ni. Di tanah Harak ni. Tak ada Malaysia ni. Kijang hak jenis hak ada kasturi ni. Jadi asalnya di tubuh kijang tu ada satu anggota lah, yang dalam tu ada darah. Ada darah. Sampai satu masa dia akan jatuh. Bila dia jatuh dia akan berubah. Proses dia daripada darah dia jadi kasturi, jadi wangi pula. Jadi wangi pula. Jadi proses tersebut orang panggil inqilab. Orang panggil inqilab. Jadi dia kata hak sebetulnya yang keempat ni bukan batu. Hak sebetulnya inqilab. Hak sebetulnya inqilab. Kenapa? Apa mereka kata bukan batu? Jadi mereka tolak batu daripada menjadi salah satu wasilah kerana batu tidak dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Batu ni batu ni kita guna untuk istinja dalam keadaan tak ada air. Untuk kita kata basuh hadas berok lah, basuh berok kita kata Dalam keadaan tak ada air, kita boleh guna batu. Kita guna batu yang kesat beberapa biji, 3 biji. Adalah kaedah dia tu. Jadi adakah dengan cara lagu tu terangkat hadas, dia hilang najis? Tidak hilang. Tidak hilang. Lepas tu buat juga tu sekadar untuk meringankan. Sekadar untuk meringankan najis tu, untuk selepas tu pergi semaya. Untuk semaya itu saja. Itu saja istinja ni. Najis tak hilang, tetap kena basuh. Bahkan lekat bau, lekat bau, tinggal bau. Kalau tidak basuh, guna air pula selepas tu. Bahkan akan suruh tak selesa lah. Gata kudih dan seumpamanya. Jadi dia kata sebab itulah batu tidak boleh menjadi wasilah yang keempat. Bahkan dia kata wasilah yang keempat ialah inqilab. Itu. Lepas tu dia kata tu ulama lain pula mari tolak. Ulama lain pula mari tolak, seperti mana hak kita tulis di atas tu. Hak kita tulis di atas ni dia kata ulama tolak inqilab sebagai wasilah keempat. Dia tolak. Bahkan dia kata batulah betulnya wasilah yang keempat. Apa inqilabnya? Bukan inqilab batu. Sebab apa? Sebab hak dikira sini ialah wasilah hissiyah. Wasilah hak nampak keli. Hak boleh pegang, boleh sentuh. Air boleh pegang. Bahkan kita rasa sejuk bila kena. Tanah, boleh tengok, boleh sentuh. Debu apa semua tu.
Begitu juga alat untuk menyertu. Dan batu. Kalau kita kata inkilab, tak nampak. Nampak kan? Perubahan tak nampak, tak boleh rasa. Perubahan arak jadi cuka. Perubahan darah jadi kasuri, tak nampak. Jadilah ke mana kita nak kata ia tu sebagai alat. Sedangkan alat-alat ni benda hak nampak kelih. Benda hak nampak kelih. Jadi dia kata hak sebetulnya batu. Bukannya inkilab. Hak kita kata wasilah. Hak kita kata wasilah. Jadi wasilah hak dimaksudkan oleh ulama sini ialah wasilah hissiyah. Bukannya inkilab hak tak nampak kelih tu. Itu. Lepas tu dia jawab pula ke. Lepas tu dia jawab pula kritikan golongan pertama. Golongan pertama kata tadi, golongan pertama kata tadi batu tidak boleh mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dia pun jawab, memang betul batu tidak dapat mengangkat hadas dan menghilangkan najis, tetapi ia dapat meringankan najis. Ia dapat meringankan najis sehingga orang itu boleh semaya. Selepas tu boleh ambil air semaya dan pergi semaya. Itu maksud kitanya pandai dah. Kita bersuci ni nak semaya. Jadi bila dapat dah maksud kita, bila sudah pandai dah dapat semaya dah, itu sudah memadai untuk dikira sebagai salah satu daripada wasilah. Apa nak tukarnya daripada batu pada inkilab? Kekal dengan batu lah. Itu dia kata. Jadi itu perbezaan pendapat di kalangan ulama dalam bab nak menetapkan salah satu daripada wasilah taharah ini. Tak apalah tu. Habis tu. Lepas tu wasilah yang pertama di sini ialah digunakan sebagai sebagai bahan untuk berwuduk ni ialah air. Air ni semua tahulah adalah bahan utama, bahan asal untuk bersuci. Apa maksud bila kita kata air ni bahan asal? Maksudnya air ni mudah untuk diperolehi. Mudah untuk diperolehi dan mudah untuk diproses. Kalaulah kita gunakan tanah sebagai bahan asas untuk bersuci, nescaya rohok payah. Air mudah nak alir masuk lokal lalu pas kering. Kalau tanah sumak habislah. Kalau guna tanah sumak habislah lokal. Patulah ke mana nak tok mana tanah-tanah debu-debu hak sudah digunakan tu banyak mengambil banyak ruang pula. Susah untuk diuruskan. Jadi dia kata mereka kata ini sebagai bahan utama mengambil kira dari segi banyak dan mudah untuk diperolehi. Itu. Lepas tu air jika dilihat dari segi tempat wujudnya. Ini dari segi tempat. Dari segi tempat asal sumber air. Sumber air dia terbahagi pada 7. Ini kita boleh kategorikan pada 7 bahagian mengambil kira sumber dia. Yang pertama dipanggil air langit, ma'us sama'. Ma'us sama' ni gapo? Di bawahnya termasuk air hujan dan air embun. Air hujan dan air embun. Air embun hok melekat di daun-daun pagi-pagi tu kita boleh guna sebagai sebagai bahan bersuci. Sebagai bahan bersuci. Air hujan tu sama telah dah. Yang kedua air laut. Walaupun masih boleh bersuci. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air telaga. Air telaga termasuklah di bawahnya air Zam-Zam. Kalau kita duduk Mekah ataupun kalau kita duduk sini mutu air, ada air Zam-Zam, hak sipai dalam botol. Lama dah duk minum sikit-sikit, hak tu je ada. Tak ada hak lain dah. Nak semaya ni, nak semaya ni. Jadi mengikut mazhab Syafi'i, mengikut mazhab kita boleh menggunakan air Zam-Zam untuk bersuci. Boleh nak buat berwuduk. Bahkan nak menghilangkan najis, izalatun najasah. Tak ada air lain dah. Tak ada bahan lain dah. Kecuali air Zam-Zam. Boleh nak buat basuh kecil boleh. Mengikut mazhab Syafi'i boleh, tetapi hukumnya khilaf aula. Khilaf aula ni lagu mana? Hak lain lagi ada lagi Hak lain ada lagi. Buat apa kacau guna air Zam-Zamnya
Apatah lagi dalam keadaan air Zam-Zam tu suci, dihormati. Dihormati. Dari segi boleh, tetapi tidak, bila kita guna tu, kita meletakkan air Zam-Zam tu bukan pada tempat dia. Sepatutnya dia minum. Sepatutnya dia minum. Kita buat untuk ambil air semaya, awak mandi janabah. Jadi itu khilaful aula. Dari segi boleh. Itu. Lepas tu air yang kelima ialah air mata air. Yang keenam air salji. Air salji boleh untuk digunakan untuk bersuci. Boleh guna untuk bersuci. Cumanya dia kata salji yang beku hanya boleh digunakan untuk sapu kepala. Kalau salji tu tokoh kerah. Adalah lembak-lembak sikit tu. Lembak-lembak sikit tu. Jadi dia kata kalau salji beku, hak kerah tu hanya boleh digunakan untuk sapu kepala. Dalam berwuduk kita kena sapu kepala kena sapu kepala. Kerana disyaratkan untuk sapu kepala tu kebasahan, kelembapan. Pandai dah. Pandai dengan air salji yang kerah tu. Sekiranya salji itu mencair sehingga mengalir perlahan-lahan. Tapi kalau salji itu cair, cair mengalir perlahan-lahan ketika disapu pada anggota wuduk, walaupun kita pegang stokor lagu tu, tapi dia mengalir slow-slow, mencair slow-slow, maka ia boleh digunakan untuk berwuduk. Kalau tidak mengalir tak boleh. Sebab apa? Sebab anggota tubuh, muka kau, tangan kau, kaki kau, bila wuduk kita kena basuh. Jadi kalau air tu tak mengalir, nak basuh kan? Kalau salji tu tidak mengalir ke tokor lagu tu, tak boleh nak basuh. Jadi dia kata kalau basuh padai dah untuk sapu kepala, tapi tak padai lagi untuk basuh anggota lain. Tapi kalau dia mengalir, mencair, maka boleh digunakan untuk basuh anggota tubuh yang lain. Itu. Lepas tu yang ketujuh, air batu. Air batu ni air yang turun daripada langit jugalah. Hujan batu lah kita kata, hujan batu. Jarang-jarang sekali berlaku. Ia pun boleh digunakan untuk berwuduk apabila dia cair lah. Apabila dia cair kena tanah tu boleh. Boleh digunakan untuk berwuduk. Jadi hak inilah kita kata macam pengulangan kepada perbincangan awal dulu. Tapi tak apa, dia ada beberapa perkara yang lebih terperinci. Dari segi syarak pula, kalau tadi pembahagian air dari segi sumber air ada tujuh. Dari segi syarak pula, pembahagian air dari segi syarak pula, air ini terbahagi kepada tiga. Agama bahagikan air kepada tiga bahagian, iaitu air tahur, tahir dan najis. Tiga jenis. Tahur, tahir dan najis. Beza sikit ya hak nombor satu, nombor dua tu. Satu tahur, yang kedua tahir. Itu. Jadi apa beza dia? Apa beza antara tahur, tahir dan najis? Dia kata tahur ialah air yang sememangnya suci. Air yang memang suci. Dan dapat mensucikan perkara lain. Air itu sendiri suci dah. Tidak kata cemar supaya lokal. Tidak. Air najis, air kecing, tidak. Kalau air kecing, air itu sendiri cemar dah kan. Apatah lagi nak mensucikan hak lain. Air tahur ni, air itu sendiri memang suci. Memang suci rasa, dia boleh digunakan untuk mensucikan perkara lain. Boleh mensucikan perkara lain. Yakni kalau air itu, kalau air itu kena tempat semaya kita, kena sejadah kita, kena baju kita, tidak mengapa. Boleh digunakan untuk semaya, untuk ibadat. Lepas tu air itu juga boleh digunakan untuk basuh, untuk mensucikan perkara lain, untuk mandi janabah, untuk basuh basuh kecil, basuh berak dan seumpamanya. Itu. Lepas tu hukumnya, hukum air yang tahur ni, hukumnya boleh mengangkat hadas, menghilangkan najis yang mendatang, dan selainnya seperti tajdid wuduk, memperbaharui wuduk. Itu hukum air tahur. Inilah yang dikatakan sebagai air mutlak. Air tahur inilah hak kita kata air mutlak. Air mutlak tu sendiri lagu mana? Air mutlak ialah air ialah sesuatu, bukan air tak ada tu. Air mutlak ialah sesuatu
yang dinamakan air tanpa qaid. Tanpa qaid. Qaid itu maksudnya ikatan yang lazim. Tanpa qaid yang lazim. Air mutlak ni kita kata air mutlak ni ialah sesuatu hak orang panggil air. Orang panggil air tanpa ikatan, tanpa qaid dengan gapo-gapo. Air lah. Okey, kalau kita kata air milu, ada qaid dengan milu ke? Air teh, ada qaid dengan teh. Ada terikat air dan teh. Dia tak ada. Air mutlak ni air semata-mata. Air semata-mata. Itu. Lepas tu qaid ni, qaid ni, hak kita kata qaid ni, adakah bila kita kata air tu ada qaid dengan sesuatu perkataan yang lain, maka secara automatik kita tak boleh guna selalu air tu untuk bersuci. Kalau sepoi air teh, kalau sepoi air milu tu, cerak-cerak dah tak boleh. Cerak-cerak dah tak boleh. Kalau sepoi air Zam-Zam, qaid kan? Adakah tak boleh juga? Tak boleh juga digunakan untuk bersuci. Air apa? Air laut, qaid juga. Air sungai, air mata air, qaid juga. Adakah tak boleh digunakan untuk bersuci? Jadi dia kata, dia kata qaid ni ada dua. Qaid ni ada dua, iaitu qaid lazim dan qaid ghair lazim. Munfakkin dipanggil. Qaid lazim dan qaid ghair lazim. Qaid lazim ni iaitu qaid yang tidak boleh berpisah daripada air. Tak boleh pisah daripada air. Kalau kita pisah, dia akan jadi salah faham. Orang salah dari segi percakapan. Contoh kita kata kita nak air milu kan. Kita berkata wak air. Orang akan air mineral lah. Tak okey nak air milu. Sebab air milu tu dia tak akan kecek. Dia tak akan sebut air saja. Jadi itu panggil qaid lazim. Tak boleh pisah. Air gapo? Air milu, air teh, hak jenis minum-minum ni tak boleh berlaku. Tak boleh. Kalau kita kata air saja, orang air mineral. Sebab orang tak faham air milu air perkataan air itu merujuk kepada air milu. Sebab apa? Sebab air milu tu qaid lazim. Qaid lazim. Yang kedua, qaid ghair lazim ataupun qaid munfakkin. Qaid ghair lazim ni iaitu qaid ikatan yang boleh dipisahkan dan boleh juga tebus sekali. Maknanya orang faham selalu. Kalau guna secara bersama pun orang faham. Kalau bersuku pun orang faham. Macam kita kata air. Macam kita kata bawa air kat aku, orang faham dah. Air kosong lah. Ataupun kita kata air mineral. Orang faham juga. Sama ada kita qaid air dengan mineral ataupun tidak, dua-dua tu dipakai. Dua-dua tu diterima dalam percakapan. Orang tak kata salah. Orang tak kata salah lagu tu. Jadi itu panggil qaid munfakkin. Ataupun qaid ghair lazim. Jadi air, air bahagian pertama iaitu orang panggil tahur, iaitu air yang terdiri daripada air mutlak, air semata-mata, dan air air hak dengan qaid ghair lazim. Dua-dua tu dikatakan sebagai air yang tahur, yang suci, yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Boleh digunakan untuk bersuci. Itu. Lepas tu air mutlak tadi, air mutlak tadi. Dia ada beberapa beberapa jenis pula, beberapa bentuk lah. Beberapa bentuk. Secara umumnya orang panggil mutlak belaka, cuma dalam kitab fiqh ni dia nak dia tak timbul kekeliruan, terutamanya fiqh hak sekarang inilah, hak moden, kitab-kitab hak terkini baru ni. Dia cuba perincikan, bahagikan air mutlak tu pada beberapa bahagian untuk tidak keliru, supaya tidak timbul kekeliruan. Jadi dia kata air mutlak terbahagi kepada beberapa bahagian juga. Ada beberapa jenis. Terbahagi ada beberapa bentuk. Yang pertama, air mutlak hakiki. Mutlak hakiki iaitu air yang tidak berubah langsung dari sifat asal dia. Tidak berubah langsung daripada sifat asal dia. Macam air hujan, air sungai, jernih. Langsung tidak ada perubahan dari segi warna, bau dan rasa. Itu yang pertama.
ataupun air mineral kita ni lah, air pahit kita tu, itu orang panggil air mutlak hakiki. Yang kedua, air mutlak hukmi. Air mutlak hukmi ni iaitu air yang berubah sifat asal dia kerana terbiar begitu lama. Okey. Air kalau kita tok lama, okey, dalam botol ke, dalam bekas ke, tinggal lama beberapa minggu, okey, dia akan berubah. Dia akan berlumuk ke, dia akan bau ke, okey. Jadi perubahan setara tu perubahan setara tu menyebabkan air tu kita panggil mutlak hukmi. Hak asal dia tidak gitu. Tapi berubah sikit bau dia. Berubah sikit bau dia kerana terbiar lama, itu panggil mutlak hukmi. Itu pun boleh digunakan untuk bersuci, tidak ada masalah. Yang ketiga, air mutlak, okey, yang mengalami sedikit perubahan. Yang mengalami sedikit perubahan kerana bercampur dengan sesuatu yang suci, masuk benda lain. Kalau dua hak pertama tadi tak ada campur apa-apa. Hak mula-mula mutlak hakiki tidak campur apa-apa, sebab tu tak berubah. Hak kedua pun tidak campur apa-apa, tapi berubah disebabkan tinggal lama. Tidak kata masuk binatang ke apa, tidak, tutup kemah dengan tudung. Tapi bila dia lama, dia akan berubahlah sikit bau dia, kau rasa dia ada perubahan tu. Hak ketiga ni, air mutlak ia berubah kerana campur dengan sesuatu yang suci. Campur tu campur dengan benda suci. Serupa campur tanah, campur daun, campur kayu dan seumpamanya, okey. Air hok masuk daun-daun kayu dia berubah juga, okey. Berubah juga sikit sebanyak dia punya apa ni? Dia punya air itulah warna dia ke, berlumuk dan seumpamanya. Ada perubahan. Ada perubahan sedikit sebanyak. Tapi walaupun berubah, tapi itu tidak mengubah sifat asal air tersebut, iaitu suci dan boleh mensucikan. Jadi tak ada masalah untuk kita gunakan air tersebut. Gunakan air tersebut untuk bersuci. Sama ada berwuduk, mandi janabah dan lain-lain, boleh. Boleh. Jadi air mutlak ni terbagi kepada 3 seperti tadilah, iaitu hakiki, hukmi dan yang berubah kerana bercampur dengan sesuatu yang suci. Itu. 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 Lepas tu bab ada lagi perbincangan yang seterusnya ni. Rasanya sampai situ dulu untuk malam ni. Hak seterusnya ni kita sambung pula di kesempatan yang akan datang, insya-Allah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.